Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan teruskan dengan 2.3 iaitu structure of atom. Okey, untuk topik ini kita akan fokus lebih lagi kepada zarah subatom ataupun subatomic particles dan juga kita akan belajar cara untuk melukis. Okey, yang ini penting untuk melukis susunan elektron dan juga struktur atom. Okey. Jadi zarah subatom bagi atom ada 3 kan. Okey, iaitu proton, elektron dan neutron. Jadi proton simbol dia P, charge dia adalah positif 1. Jisim reaktif dia adalah 1. Relatif jadi tak ada unit lah. Kalau relatif ni dia tak ada unit. Okey, neutron pula. Proton neutron ni dia ada dalam atom dalam atom. Jadi neutron ni simbol dia N, charge relatif adalah kosong sebab neutron neutral. Proton positif. Senang saja ingat kan. Okey, lepas tu jisim relatif dia adalah 1. Manakala elektron simbol dia adalah E, charge relatif dia ialah negatif 1. Manakala jisim relatif dia hampir kepada kosong lah, iaitu 1 bahagi dengan 1840. Kita akan dapat 0.0005 which is kosong. Kita tulis kosong pun dah boleh diterima. Cuma kita refresh back kedudukan dia kan. Sebab model perkembangan atom kita dah belajar. So, proton dia berada dalam nukleus. Elektron pun manakala neutron berada dalam nukleus juga. Cuma elektron dia berada di petala. Ni semua istilah yang baru bagi awak kan. Tak apa, nanti kita akan lihat macam mana lukis dia tu. So, atom bulat kan. Bulat. Kat tengah dia tu ada nukleus. Dalam nukleus ada proton dan neutron. Manakala sekeliling dia tu, around the nucleus ada elektron yang berada dalam petala. Okey. Jadi ni. Tapi awak tak perlu pun lokis-lokis bersilang-silang macam tu ring dia tu, petala dia tu. Okay, awak untuk level SPM ni just lukis bulat sahaja. Tak apa, nanti kita tengok. So, nukleus mengandungi proton dan neutron. Petala shell of electron. Petala yang berisi elektron. Okey, so bila ingat zarah subatom, bila ingat subatomic particles, ingat pen. Kenapa pen? Proton, elektron dan juga neutron. Ni adalah zarah subatom, subatomic particles. Okey, kita tengok laju sikit yang ni. Jadi, definisi nombor proton. So, nombor proton, sebelum kita lihat seterusnya, kena tahu dulu nombor proton. Tadi proton kan? Proton tu subatomic particles. Jadi, apa pula nombor proton? So, nombor proton ni bilangan proton yang terdapat dalam nukleus sesuatu atom. Sebab setiap unsur mempunyai bilangan proton yang berbeza. Contohnya hidrogen 1, magnesium 12. Yang tu ada dalam jadual berkala unsur lah. Yang tu adalah nombor proton. So, nombor nukleon pula, yang ni tambah satu lagi istilah baru nukleon. Kalau tadi, proton, elektron, neutron kan. Ni tambah satu lagi nukleon. Nukleon ni apa benda? Nukleon ni dia bukan jasad, dia bukan zarah Dia hanyalah hasil tambah nombor proton dan nombor dan bilangan neutron. Sorry, bukan nombor bilangan neutron. Sebab okey, yang kat bawah ni yang baru keluar tu, ni contoh perwakilan piawai bagi natrium, bagi sodium elemen. Okey. Jadi yang atas tu 23 adalah nombor nukleon, 11 adalah nombor proton. So 23 tu adalah satu nombor kan. Dia bukan bilangan, dia adalah nombor. So ingatlah perwakilan piawai bagi suatu unsur ataupun atom.
kat atas, nombor kat atas dia adalah nombor nukleon. Kat bawah dia, nombor yang kecil adalah nombor proton. Okey. So, unsur yang berbeza antara satu sama lain kerana mempunyai nombor proton yang berbeza. Unsur berbeza sebab dia ada nombor proton yang berbeza. Cikgu dah kenalkan kan? Cikgu dah suruh pelajar untuk lihat nombor proton 1 sampai nombor proton 20. Daripada hidrogen sampai kalium. Kalium ke kalsium? Yang 20 ialah kalsium. Okey. Ada dalam jadual berkala unsur. Nombor proton adalah bilangan proton yang terdapat dalam nukleus. Kalau dia ada 10 proton, jadi nombor proton dia adalah 10 lah kita tulis. Okey, nombor nukleon ialah jumlah bilangan proton dan neutron dalam suatu atom. Jumlah ya. Total number of proton number and neutron number. So, untuk atom bersifat neutral. Sebab kalau atom neutral kan. Kalau ion ada yang bercas positif, ada yang bercas negatif. So, sebenarnya nak tentukan ion tu bercas positif atau negatif bergantung kepada bilangan proton dan bilangan elektron dalam sesuatu atom. Jangan pening, sabar Okey. Jadi kalau atom iaitu bersifat neutral, nombor proton dia sama dengan bilangan proton. Nombor proton samalah dengan bilangan proton kan. So kalau atom tu bersifat neutral, mesti bilangan proton dia sama dengan bilangan elektron. Sebab apa? Sebab proton positif 1. Manakala elektron negatif 1. Jadi kalau bilangan dia sama, so atom tu akan bercas neutral ataupun tidak bercas lah. Okey. Untuk mengira bilangan neutron macam mana? Neutron mestilah nukleon, nombor nukleon minus nombor proton. Dapatlah bilangan neutron. Alright. So sama je nombor nukleon tolak dengan bilangan neutron, bilangan proton. Okey, setiap unsur mempunyai nama dan simbol tersendiri. Contohnya banyak sini Okey, unsur hidrogen simbol dia H. Okey. Dan lain-lain lagi lah. Contohnya karbon simbol dia C, nitrogen N, fluorine F dan natrium Na. Sodium natrium tu adalah sodium. Tak payah ni slowly lah hafal. Okey. Simbol yang mewakili nombor proton dan nombor nukleon unsur ditunjukkan seperti di bawah. So kalau simbol yang ni adalah perwakilan piawai. A tu kita gantikan dengan nombor nukleon bagi unsur tersebut. Manakala Z adalah nombor proton. Okey, X tu simbol unsur. So cara untuk menulis perwakilan piawai. Contohnya natrium kan. So natrium nombor nukleon dia adalah 23 manakala proton number dia adalah 11. Jadi kita tulislah nombor tu di sebelah kiri. Okey, so simbol natrium ataupun sodium adalah Na. So kadang-kala suatu unsur ditulis menggunakan nombor nukleonnya. Contohnya fluorine. Fluorine 19 kita panggil macam tu. Ataupun karbon 14. Dipanggil macam tu kadang-kala lah. Tak apa, yang ni jangan stres sangat, biasa je. Okey. Jadi atom kita tengok contoh Atom klorin mempunyai 17 proton dan 18 neutron. So kirakan nombor proton dan nombor nukleon atom klorin dan tulis dalam bentuk perwakilan piawai AZX tu Okey, so penyelesaian dia. Jadi dalam soalan tu dia dah bagi maklumat 17 proton dan 18 neutron. Jadi kita nak tulis perwakilan piawai, kita kena tahu nombor nukleon. Jadi kena hafal nombor nukleon ialah hasil tambah proton dan neutron. Jadi nukleon
equal to 17 plus 18. 18 17 plus 18. Okay. So, equal to 35. Jadi, kita boleh tulis perwakilan piawai macam ni. Okay. Mudah kan? Cuma kena ingatlah sikit. Nombor nukleon tu apa. Lepas tu perwakilan piawai apa kat atas, apa kat bawah. So, nombor yang besar kat atas. Nombor yang besar tu adalah nombor nukleon. Okey, ni kita lihat sedikit soalan secara laju-laju je. Sebintas lalu saja. Nyatakan nombor nukleon bagi unsur N. Okey, kat atas tu sebenarnya adalah lukisan bagi susunan elektron. Bagi struktur atom. Bagi struktur atom. Nanti cikgu ajar. So, kita lihat dulu yang ni. Nyatakan nombor nukleon. Jadi, kat atas tu kita boleh nampak 7N, 7P. Jadi, nombor nukleon dia adalah 14. 7 plus 7. So, 14. Tuliskan simbol yang mewakili atom unsur N. Simbol dia N lah kan? N. Macam tu je lah. Ataupun mungkin soalan ni nak tanya perwakilan piawai ni. Jadi, perwakilan piawai dia kat atas 14, kat bawah 7, lepas tu N. Kalau perwakilan piawai lah. So, soalan yang kedua dia bagi perwakilan piawai bagi sodium atom. So, tuliskan susunan elektron. Susunan elektron cikgu boleh ajar yang ni. Tak apa, kemudian lah yang ni. So, B nyatakan bilangan neutron bagi atom natrium. Bilangan neutron dia. So, 23 minus 11. Sebab apa? Sebab elektron, nak tahu bilangan neutron, just tolak nombor nukleon, tolak nombor proton. Jadi 23 tolak 11, kita dapat 12. Okey, yang ni tak apa kemudian. Okey, kita tengok struktur atom. So, kita dah tahu secara rumusannya atom terdiri daripada pen. Kan? Pen proton, neutron dan elektron. Elektron disusun di dalam petala yang mengelilingi nukleus. Susunan elektron ini berdasarkan peraturan di bawah. Okey, ni baru cikgu nak ajar cara untuk menulis susunan elektron dan juga melukis susunan elektron. Okey, so rule dia yang awak perlu tahu, elektron akan menempati petala yang hampir dengan nukleus terlebih dahulu. Okey, kita tengok nanti. Ni yang tengah tu adalah nukleus. So, yang warna merah tu adalah petala. Kita lukis bulat macam ni saja. Elektron mula menempati ataupun akan mula dimuatkan pada petala yang pertama dahulu. Barulah dia isi petala yang seterusnya. So, yang ni adalah nukleus kat tengah. Lepas tu, kita akan lukis petala yang pertama. Petala yang pertama tu yang paling dekat dengan nukleus. So, kecil kan? So, dia hanya boleh isi 2 elektron sahaja. Yang seterusnya, petala yang kedua boleh isi maksimum elektron 8. 8. So, manakala bilangan maksimum untuk petala ketiga ialah 8 juga. Ni untuk unsur 1 sampai 20. Hidrogen hinggalah kalsium. Okey. So, kita tengok contoh. Kita ambil contoh magnesium. Jadi, nombor proton bagi magnesium ialah 12. Yang ni soalan akan bagilah maklumat ni. Oleh itu, magnesium mempunyai 12 elektron. Sebab kita tahu kalau atom, bilangan proton dia adalah sama dengan bilangan elektron. Cuma proton berada di nukleus, elektron berada di petala. Jadi susunan elektron bagi magnesium ditulis sebagai 282. So 2, lepas tu 8, lepas tu dot 2. 2.8.2. Jangan titik bertindih titik satu sahaja ditulis bahagian bawah. Ataupun tengah boleh je. Okey. Jadi cara yang diagram kat bawah tu adalah
Yang diagram kat bawah tu, sekejap. Yang merah tu ni adalah ni lukis susunan elektron. Yang ni tulis susunan elektron. Jangan keliru Okey. Jadi cara nak lukis dia nukleus. So kat tengah tu sepatutnya kena tulis lah. Kena tulis Mg ni kat tengah ni. Ni tulislah Mg. Lepas tu petala pertama. So dia kena tulis macam ni. Mg. Okey, lepas tu buat nukleus dia. Conteng sikit macam tu. Lepas tu terus kepada petala yang pertama. Okey. So tengok yang kat tepi tu lah. Cikgu dah lukis siap-siap tu. Jadi petala pertama 2 elektron. So 2 elektron boleh lukis dot ataupun boleh cross boleh cross macam ni. Maksudnya kita lukis 2 lah. Dia pair. 2-2. Ataupun satu-satu pun boleh. Lepas tu lukis petala yang kedua. 8 kan. So kita lukis 2, 2, 2, 2. Jadi 8. Lepas tu 2 campur 8, 10. Jadi tinggal 2 lagi. So 2 tu kita muatkan pada petala yang ketiga. So elektron yang terdapat pada petala terluar kita panggil elektron valence. So elektron valence bagi magnesium ialah 2. So ingat elektron pada petala terluar. Petala yang ketiga lah bagi kes magnesium ni. Kalau aluminium, contohnya aluminium 13 proton dia. Jadi susunan elektron dia adalah 283. Jadi bolehlah lukis 283. So dia akan tambahlah petala ketiga tu tambah buat lukis dulu 2, lepas tu tambah 1. Jadi 3 lah total elektron valence bagi aluminium. Okey, kita lihat contoh nitrogen. Nitrogen, nombor proton bagi nitrogen ialah 7. 7. So, oleh itu nitrogen mempunyai 7 elektron. Sebab dia atom kan. Atom sama. Proton dan elektron dia adalah sama. So, susunan elektron bagi atom nitrogen ialah 2.5. Sebab 7 total je kan. Jadi 2, 5. So boleh lukis macam ni. Okey, kat tengah tu tulislah N kat tengah tu tulis N. Lepas tu okey, sorry. Okey, lepas tu 2, 5. Okey. So kat tengah tu kita tulis N. Lepas tu kita buat nukleus. Conteng sikit macam tu. Sebab ni bukan petala pertama Dia adalah nukleus. Kena lukis bulat. Lepas tu lukis petala pertama. Boleh lukis macam ni juga Cross, cross. 2. Lepas tu lukis bulat pula. Ada 5 lagi kan. So 1, 2, 3, 4, 5. Boleh dot ataupun cross. So kita lukis pair-pair lah. 2, lepas tu 1. Ni abaikanlah bulat ni. So elektron valence bagi nitrogen adalah 5. Okey, kita lukis kat sini. Contohnya nitrogen. Nitrogen nombor proton dia adalah 7. Kalau soalan tu cakap lukis susunan elektron. Okey, kita tulis susunan elektron dia dulu, iaitu 2, 5. So kita lukis N bulat. Ni nukleus dia kan. Okey, lepas tu kita lukis petala yang pertama 2. Lepas tu kita lukis petala yang kedua 1, 2, 3, 4, 5. Okey, tapi kalau soalan tu ni adalah lukis susunan elektron. Tapi kalau soalan minta awak lukis root to atom, lukis root to atom, jadi dia lebih kurang sama je. Cuma dalam nukleus tu kita kena tulis dia ada 7 proton. Neutron bagi nitrogen ialah sebab kalau root to atom kita kena tulis nombor proton dia kat dalam tengah tu. Jadi
Soalan akan bagilah nombor nukleon bagi nitrogen ialah 14. Jadi 14 kita kena tolak 7. So sama dengan 14 tolak 7, 7 lah juga kan. So dia ada 7 neutron. Lepas tu terus je lukis petala pertama, petala kedua yang berisi elektron. Ni 2, lepas tu lukis 2, 5. So boleh nampak tak beza? Macam mana nak lukis susunan elektron, this one. So yang ni adalah lukis struktur atom. Struktur atom kita kena label. Proton dan neutron ada berapa kat tengah. Ataupun awak boleh je label kat luar macam ni. Ada 7P, 7 neutron. Guna simbol sahaja. Okey, tu saja untuk kali ini. Agak banyak lah. Awak kena tahu proton, neutron, elektron, nukleon, lepas tu petala, lepas tu cara melukis, tulis susunan elektron, lukis susunan elektron dan juga lukis struktur atom. InsyaAllah tak apa. Dengar betul-betul. Lepas tu kita buat latihan. Okey. Okey, tu saja untuk kali ini. Cikgu harap boleh fahamlah insyaAllah. Okey, thank you.